Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi dan tuan kuasa surau, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama himpun dan berkongsi ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diizinkan Allah Ta'ala untuk bernafas dan masih lagi boleh menikmati hidup ini berbanding dengan kawan-kawan kita yang telah pergi dahulu, yang tak tahu ke mana akhirnya di alam barzakh menghadapi berbagai-bagai cubaan dan godaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia, Allah luaskan kubur kita, Allah lindungkan kita daripada siksaan kubur, fitnah kubur, dan daripada azab neraka. Itu yang paling membimbangkan kita. Apabila kita mati, kita akan berada seorang diri. Yang menemankan kita ibadat kita lah, yang membolehkan kita jawab soalan muka nakir, bacaan Al-Quran. Oleh itu saya pesankan tuan-tuan dan diri saya sendiri, jangan lupa Quran. Sekurang-kurang setahun sekali tamat, sekurang-kurang malas dah tu, setahun sekali tamat. Maksudnya kita baca Quran tiap-tiap hari. Kalau Quran ada 6,000 ayat lebih, kita baca 30 ayat sehari pun habis, insya-Allah. Jangan lepaskan masa muda, jangan lepaskan masa sihat, jangan lepaskan masa kita dalam keadaan senang lenang. Jangan lupa beribadat. Isikan masa lapang dengan penuh ibadat yang sesungguhnya untuk menyenangkan kita hidup di akhirat nanti. Akhirat mungkin nampak, tetapi di kubur tak tahu bila, besok atau lusa. Tak tahu, yang muda pun pergi, yang tua pun pergi, yang sihat pun pergi, yang sakit sudah tentu. Yang dibimbangkan, yang merisaukan kita, orang yang sihat pergi dulu, yang sakit tak pergi. Demikian kita standby saja, standby. Yang muda-muda sekarang lagi cepat mati naik motor, cepat pergi. Yang tua cepat juga pergi bila sakit. Dah sakit baru cakap, kalau saya sihat enggak saya beramal. Bohong. Begitu tuan-tuan sekalian, sebagai mukadimah pada malam ini. Kita lihat pula, kita tiap-tiap tahun menjelang saja Rejab akan berbincang mengenai Isra dan Mi'raj. Zaman-zaman dulu, waktu saya muda-muda dulu, Isra dan Mi'raj dibaca 3-4 jam waktu dulu.
dengan habis satu malam sambung besok lagi. Habis satu malam sambung lagi dulu. Sekarang tak boleh. Sekarang satu malam 1 jam habis Isra Mi'raj. Dulu sebelum itu lagi seminggu Isra Mi'raj. Habis pukul 10 malam makan bubur kacang, sambung lagi. Itu daripada awal jumpa Nabi Adam, cerita Nabi Adam. Nabi Idris, cerita Nabi Idris. Hebat dulu. Ilmu tu sudah tak ada, dah hilang. Ilmu yang semikian sudah tak ada. Apabila ulama-ulama banyak mati, hilanglah ilmu itu. Itu sualah Nabi kata, akhir zaman yang ilmu itu bukan hilang, ulama mati. Sebab bila ulama mati ni kita rasa sedih, ilmu pun ikut pergi sekali. Sekarang ulama sudah mula kurang. Bila ulama kurang, orang mula kurang hajar. Begitu. Bukan orang sini, orang tempat lain lah ni. Begitu. Belum start lagi ni. Jadi tuan dan puan sekalian, Isra dibaca orang tiap-tiap tahun. Mi'raj pun sama. Belum terdengar lagi ada orang kata dah jemu dengar. Ada. Kalau ada orang kata dah jemu dengar, tak lama lagi. Sebelum Isra makna diperjalankan. Bukan Nabi berjalan, Nabi dibawa berjalan. Pasal perjalanan ini daripada Mekah ke Baitul Maqdis, bukan Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Jangan salah sebut. Ataupun Baitul Muqaddas boleh. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, bukan Baitul Muqaddis. Salah. Orang sebut Baitul Muqaddis, salah sebut Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Sebenarnya perjalanan yang sebegini memang sesuatu yang amat menakjubkan sebenarnya. Kalau kita lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan kuasa yang ada padanya, boleh merentahkan jin bawa sesuatu, memang hebat. Nabi Sulaiman memang bukan seorang nabi yang tidak ada tolak bandingnya, boleh menguasai angin dan boleh menguasai jin. Kita tak boleh. Kalau ada orang kata dia boleh campak jin, boleh bunuh jin, pembohong. Kena ingat tu. Pesan tuan tu. Banyak bohong sekarang. Ni yang 3 ekor ni, 4 ekor ni bohong. Kita dengan itu banyak jin. Itu kerja bohong tu. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam waktu dia bermesyuarat rakyatnya, dia kata, tuan-tuan sekalian, siapa yang boleh angkat istana Balqis dari Yaman ke Palestin, bangun jin Ifrit, berapa lama boleh angkat? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh angkat istana Balqis itu sebelum tuanku bangun dari tempat duduk tuanku. Maknanya dia duduk pagi, petang kan baru bangun. Ini
Nabi Sulaiman mesyuarat dengan rakyatnya. Pagi mesyuarat, petang dia baru bangun. Kata Nabi Sulaiman, lambat tu. Siapa dia cepat lagi sikit daripada tu? Bangun seorang lagi hamba Allah Ta'ala yang bernama Asif bin Burkhiyah. Namanya Asif bin Burkhiyah. Berapa lama? Dia kata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya boleh angkat istana Balqis itu dari Yaman ke Palestin sekelip mata. Sekarang angkat, sekarang sampai. Kita bayangkan, jin Ifrit memang hebat, boleh angkat istana Balqis itu dari Yaman ke Palestin 2,000 batu lebih kurang 4-5 jam. Pagi, petang, pagi 8 jam. Tapi manusia biasa bernama Asif bin Burkhiyah boleh angkat sekelip mata. Siapa hebat sekarang? Kita hebat ke jin hebat? Kita hebat. Tetapi mengapa kita takut jin? Masuk hutan, tabik datuk, anak cuci nak terbang lagi, bangang gitu. Satu. Apa amalan dia? Amalan dia ialah Al-Asma'ul Husna je. Dulu punya amalan, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan wa rabban la ilaha illa anta. Itu antara lain amalan. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan wa rabban la ilaha illa anta. Al-Asma'ul Husna dulu. Kita pun sekarang saya pesankan amalkan Al-Asma'ul Husna itu, yang 99 tu. 99 nama Al-Asma'ul Husna banyak lagi sebenarnya, tapi yang itu yang dimaklumkan 99 nama. Malam Kang Ustaz, insya-Allah besok boleh angkat surau ni ke dekat rumah kita. Tak payah susah jauh-jauh naik motorcar, bawa aja. Amat angkat surau dekat rumah. Kurang-kurang awan satu hari sekali. Al-Asma'ul Husna 99 nama itu, insya-Allah. Kemudian terlihat pula Nabi Sulaiman juga boleh gunakan kuasa angin. Tadi Asif bin Burkhiyah tu kerani dia je, pasal amalan dia. Satu hari Nabi Allah Sulaiman duduk bersama kerani dia, orang gaji dia. Tiba-tiba datang malaikat maut. Dia tengok, dia renungnya budak tadi tu. Kata budak itu, pemuda itu, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang renung aku tu? Yang renung kau tu malaikat maut. Sudah, tak apalah, kata Nabi, kata pemuda itu, wahai Nabi Allah Sulaiman, hantarkan aku tempat lain, aku tak berani dengan malaikat maut ni. Nabi Allah Sulaiman perintahkan angin bawa ke India dari Palestin, sampai India dah. Pemuda sampai India. Bila sampai India, malaikat pun senyum. Tadi terbelum. Pasal apa terbelum? Dia heran, mengapa pemuda berada di Palestin? Kerana Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa di India. Sampai India, betul-betul malaikat itu perintahkan engkau cabut nyawa di sini, mati di India. Apa yang terdapat cerita di sini? Yang pertama, mati itu tak boleh lari. Lari ke India memang betul lah, Allah perintahkan malaikat cabut nyawa di India. Yang kedua, kuasa Nabi Sulaiman boleh gunakan kuasa angin.
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, mati cari kamu, walaupun kamu berada di kota yang kokoh. Jangan lari lah. Lari pun mati, tunggu pun mati. Niat lari ke India boleh tak mati? Mati juga. Maka mati itu sesuatu yang pasti terjadi. Berani tak berani je lah. Berani mati, takut mati pun mati juga. Itu sama. Berani mati pun mati, takut mati pun mati, suka mati pun mati, tak suka mati pun mati, tunggu mati mati, tak tunggu pun gol. Itu cerita tu. Jadi peristiwa pergi-balik ni ramai. Nabi Adam dari syurga turun ke bumi, turun terus, tak naik-naik lah. Nabi Idris dari bumi naik ke langit, tak turun-turun dah. Nabi Isa naik ke langit, tak turun-turun dah. Nabi Muhammad turun, naik dan turun. Itu kelebihan dia. Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan turun bawa beberapa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Memanglah pernah langit minta naik ke langit. Minta supaya Nabi naik ke langit. Pasal bumi ni Nabi Muhammad dah ada. Minta biar langit pun Nabi ziarah. Nabi pula naik ke langit ni bukan dekat, jauh. Sidratul Muntaha tu jauh. Tetapi yang hebat, Nabi boleh pergi malam itu dan balik malam yang sama. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu pun Nabi bawa jalan juga. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman tadi pun laju, Nabi Muhammad laju. Nabi Ibrahim pun Allah dah angkat naik ke langit. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Begitulah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Nabi Ibrahim dapat lihat kerajaan langit dan bumi. Nabi Muhammad dapat lihat tanda-tanda sementara lagi luas. Nabi dapat lihat Sidratul Muntaha. Itu hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Imam Muhammad. Itu umat Imam Muhammad ni hebat. Kita ni termasuk yang hebat. Sebab kita ni bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila jadi umat Nabi Muhammad ni, macam-macam keistimewaan yang Tuhan bagi. Patutlah sesungguhnya kita syukur taklah dan jadi umat Nabi Muhammad. Itu kelebihan. Pasal yang banyak masyurga pun umat Nabi Muhammad banyak. Tiap 1000 seorang. Banyak tu. 1000 itu 999 orang, 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Macam ada harapan. Kita rasa di surau ni ramai orang ceramah dah. Kita rasa yang tak datang lagi ramai. Begitu. Yang tak datang lagi ramai. Yang datang ramai dah. Yang tak datang lagi ramai. Habis suatu bab. Dalam dunia ni kita lihat alam terluas, luas. Kita lihat
Perjalanan Nabi SAW ini dibawa oleh malaikat. Malaikat dicipta daripada nur, cahaya. Cahaya dalam dunia ni boleh berjalan satu saat 186,000 batu. Satu saat terpetik lampu elektrik, tak, hidup terus. Berapa saat? Satu saat 186,000 batu. Kita dengan matahari 93 juta batu. 8 saat jalan. 8 saat. Jadi malaikat bawa Nabi ke langit berapa saat agak-agak. Itu kuasa Allah Ta'ala. Tak payah kita nak bayang-bayangkan Nabi jaga ke, Nabi tidur ke, dengan roh ke, dengan jasad ke, tak. Kalau dengan roh, tak heran kita boleh mimpi dengan jasad. Itu sebab Nabi SAW waktu nak naik ke langit itu dioperate dulu. Dioperate jantungnya 2 kali operate. Operate sekali di hada mahalu syaitan, ini tempat syaitan. Operate yang kedua pula. Sebab dia buah hikmat dan iman. Pasal apa nak operate ni? Pasal nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengajar kita, nak solat bererti nak bertemu Allah Ta'ala, mesti dalam bersih, jiwa mesti bersih. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya menanglah orang-orang yang suci dalam bersih. Kita nak sembahyang mesti bersih dalam. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik, elok, tak terima melainkan yang elok-elok. Jadi sebelum kita solat mesti istighfar dulu, bersihkan jiwa, bersihkan kita punya hati dan perasaan, baru kita boleh solat, baru kita boleh khusyuk dalam solat. Pasal hati kan menerawang, macam-macam yang dipikirkannya. Bila solat je, semayang saja, berterabur fikiran, macam-macam yang diingat. Dioperate, dibasuh dulu, dibasuh dengan air zam-zam. Air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam menurut niat kita. Mengapa kita minum dia? Pesankan tuan-tuan, air zam-zam itu jangan dikelangkabutkan dia, jangan letakkan di sebelah televisyen, tak boleh. Pas televisyen tu lagu karut-marut, Kilauan Mas. Air zam-zam pun pening tengok orang tua tu mati. Betul-betul bohong. Mahal jerawak, semengarut dah ke masuk dalam air tu. Air zam-zam itu jadi mengarut pasal dimasuki oleh nyanyian-nyanyian, muzik-muzik yang bukan-bukan, itu yang tak ada berkat tu. Lagi-lagi air zam-zam dekat jauh, yang letakkan dekat dengan televisyen, radio-radio jangan, orang menyanyi jangan. Pasal ada orang Jepun buat kajian, Jepun. Orang Islam gunakan Al-Quran. Orang Hindu, orang putih, orang Kristian, orang Yahudi dikaji balik air tu, kelangkabut air tu. Air yang dijampi oleh orang Kristian, jampi oleh orang Hindu, orang Cina dan sebagainya, kelangkabut. Air yang dibacakan Al-Quran
cantik molekul dia. Orang Jepun buat kajian. Jepun tak masuk Islam, Jepun dia. Sebab tuan-tuan, air zam-zam itu ada keberkatannya. Sebab ini zam-zam kena pandai. Bismillahirrahmanirrahim, teguk seteguk, alhamdulillah, baru niat. Minum bismillahirrahmanirrahim lagi niat, bukan minum berdiri. Nabi minum zam-zam sekali diri, kita hari tak diri. Itu keberkatan. Ingat tu. Jadi kita lihat balik perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlalu laju. Pergi malam tu balik dan operate dada, nak buang segala kotoran dalam badan. Dalam dada kita ini kita ada 3 pula, damir, fuad dan latif. Dalam dada tu, dalam dada kita ada 3, damir, latif, fuad. Dalam hati ada hati. Damir itu perasaan resah, sesal. Ada orang damir yang tak ada. Dia bunuh orang tak ada rasa apa, tak ada risau, tak ada, damir dah rosak. Latifnya perasaan kasih tak ada. Fuad tak ada perasaan mesra. Tu kita lihat Nabi dibubuhkan ilmu dan hikmat. Kita pun kena begitu. Sebab kita ni mesti ada ilmu, mesti ada hidayat. Dua mesti ada. Kita ada ilmu, ada hidayat, baru jadi. Jadi sekarang, sebelum Nabi bertolak naik ke Baitul Maqdis, setelah diberi hikmat dan ilmu, bermakna Nabi dah bersiap-siap untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar kita mesti sebelum bertemu Allah Taala ada ilmu. Dan kita mengaji betul-betul, betul ilmu betul-betul. Itu ilmu artinya Tuan Guru buat kitab, kita buat kitab. Itu berilmu. Ingat tu, baru bentuk ilmu. Selalu di surau-surau Tuan Guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Itu silap. Terbalik. Dulu waktu saya mengaji dulu, saya bawa kitab, Tuan Guru tak bawa kitab, kerana alim Tuan Guru itu. Sekarang terbalik pula, Tuan Guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab, alimnya anak murid tu. Itu kena bagi. Itu sebabnya tak alim-alim. Itu uji tu. Kita kena tuntut ilmu betul. Tuntut ilmu pasal bila kita tuntut ilmu satu bab, kita ada ilmu, kita tuntut ilmu juga. Kita ada ilmu, kita mengaji juga. Pasal menuntut satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu tuan-tuan tahu tu. Semua orang tahu. Satu bab daripada ilmu kita tuntut lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Boleh sembahyang 10 rakaat? Tak boleh, dan tak ada masa. Tetapi menuntut ilmu pahalanya banyak. Habis. Kita lihat pula jauhnya Syidul Muntaha ni
mustawa tak tahu jauh mana. Tetapi ada planet-planet yang diketahui orang jarak daripada kita 3,000 tahun perjalanan cahaya. 3,000 tahun perjalanan cahaya. Maknanya kalau ada orang boleh buat kapal terbang lajunya macam cahaya, boleh sampai ke sana 3,000 tahun sampai. 14 kali mati pun tak sampai. 3,000 tahun perjalanan cahaya. Mau jauh tu. Tapi Nabi boleh sampai. Itu kuasa Allah Ta'ala. Kita jangan heran, pasal itu kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jauh lah. Allah Ta'ala lagu apa itu boleh buat. Itu kuasa. Itu kehebatan Allah SWT. Jadi kita lihat bahawa dia kata afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa kamu tak tengok bagaimana Allah ciptakan unta? Satu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis pasal turun firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam pada siang menjadi tanda-tanda orang yang berakal fikiran. Binasalah orang yang membaca ayat ini tidak merenungkan cipta Allah Ta'ala. Sebab kita pagi-pagi bangun subuh, celik mata, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim wa kana musyrikin. Bangun tidur, segala puji bagi Allah yang hidupkan kami setelah dimatikan kami, dan kepadanya akan dibangunkan nanti. Kelik mata tu, alhamdulillah, si baik bangun. Betul? Buka tingkap. Baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tengok alam tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan dunia ni sia-sia. Ada kerja, ada tugas, ada tanggungjawab. Itu bangun pagi. Kemudian kita balik. Yang pertama-tama sekali yang ditemuinya ialah jin. Jin nak pergi tu, jumpa ifrit, penghalang. Penghalang nak menuju ke Allah Ta'ala ni jin. Jin tu tuan-tuan mungkin faham, mungkin tak faham. Jin satu, syaitan satu. Jin itu makhluk, syaitan itu sifat. Sebabnya syaitan daripada manusia pun ada. Apa beza jin dengan syaitan? Syaitan itu sifat. Kalau sifatnya jahat, syaitan, walaupun manusia. Jin itu makhluk. Itu. Asal usulnya jan. Jan maknanya bapa jin. Jangan bagi nama anak kita Muhammad Jan. Dia bapa jin. Ingat tu. Dia menghalang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril ajar, a'udzu kalimatillahi tammati allati la yajuzuna bar wala fajir min syarri ma zara fi ardh ma yakhz minha, sampai habis. Tumbang dia dan mati. Ayat ni Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan jin. Ayat ni selalu tidak tahun tuan-tuan guru mengajar, tak ramai yang menghafal. Tak ramai, rugilah kita. Itu yang bila
Jin sampai tu tak tahu nak buat apa, anak nangis, tengok ditimbang ni budak tu, nangis budak ni pagi, tak tahu. Ada bacaan-bacaan dengan Ruqyah Jibril, bacaan yang dia ajar Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca untuk untuk menghalau jin itu. Itu saya pesan tuan-tuan, antara lain kalau anak kita menangis, cucu kita menangis tak berhenti, azankan 7 kali. Azankan 7 kali. Pasal apa 7 kali? Bila azankan sekali, jin lari. Dia lari sampai suara. Tu azankan 7 kali. Tak payah pakai mikrofon lah. Pinjam mikrofon masjid belakang tak payah. Habis azan, datang balik dia. Azan lagi, cabut lagi dia. Habis azan, datang balik. Lama-lama penat aku, tak payah dah. Jin pun penat juga. Tu azan 7 kali tu. Tak payah timbang-timbang budak tu. Terutama sekali. Dan bermacam-macam lagi lah yang ditemui Rasulullah SAW tengah jalan. Termasuk seksaan neraka, termasuk seksaan orang-orang perempuan yang tak bertudung, yang tak tutup aurat. Bayangkan seksaannya bagaimana. Seksaannya dituangkan air panas menggegak ke dalam mulutnya. Orang perempuan yang tak bertudung, yang tak tutup aurat. Orang tak semayang, balasannya bagaimana pula? Dihentak dengan batu, pecah balanya, elok balik, jadi balik, elok balik, pecah balik, dan sebagainya. Itu balasan-balasan macam-macam lagi lah. Nak cerita panjang. Termasuk orang yang mengumpat orang, balasannya bagaimana pula? Dituangkan dengan air panas menggelegak itu dalam mulut. Itu seksaan-seksaan macam-macam, balasan-balasan yang tiap-tiap tahun kita dengar lah. Walau bagaimanapun, yang paling penting selepas daripada itu ialah solat itu yang terima. Itu yang paling penting sekali. Mengapa solat itu tidak diturunkan macam puasa dan zakat, macam haji, tapi Nabi naik pula terima? Pasal pentingnya solat itu tak boleh tinggal langsung-langsung. Sakit bagaimanapun, solat tak boleh tinggal. Itu penting. Kalau haji duit tak ada masalah. Puasa sakit boleh tangguh. Zakat duit tak ada, tak apa. Tapi solat dalam keadaan mana sekalipun mesti dibuat. Sakit bagaimanapun mesti dibuat. Itu ibadah badaniah. Tak boleh orang lain tumpang, tak boleh orang lain buat. Puasa kalau tertinggal mati kita, orang lain boleh puasa kan kita. Haji pun boleh, zakat pun boleh, tapi mayang tak boleh. Itu sebab solat ni apa keuntungannya? Yang pertama keuntungannya, orang yang solat tak tinggal solat ni, laksanakan berjamaah pula lagi, nampak di muka tanda-tanda orang soleh, tanda diringankan seksaan, diringankan timbangan amalan, diberatkan timbangan amalan, dimurahkan rezeki, direnakkan hati. Orang solat ni lembut hati, baik. Itu saya bisa kata tuan, kita orang solat ni
Jangan jadi orang pemarah. Jangan jadi orang pemarah. Mesti jadi orang yang lemah lembut. Tanda-tanda solat kita Allah Ta'ala terima, orang tu tak pemarah. Kadang-kadang kita sembahyang kuat, marah kuat juga. Ubah sikap, ubah jadi orang yang tidak pemarah, di samping jadi orang pemurah. Jangan pemarah tetapi pemurah. Ada orang yang sembahyang kedekut pun boleh tahan. Sayang, letong lalu tu, tu buat tak nampak tu. Sayang duit dia. Kita hendaklah jadi macam orang Singapura. Singapura ni amat mudah berderma. Itu tabiat dia. Bila kita ceramah di stadium itu, masuk kena bayar. Dibayar. Dalam stadium tu tong jalan, tong duit masuk. Malaysia boleh tak agak-agak kalau ceramah kena bayar? Agak-agak. Dia buat ceramah di stadium bayar, boleh tak agak-agak? Orang kata gila. Tak boleh. Malaysia tak boleh. Singapura kita buat ceramah, kita bayar, kita derma. Bayar itu tak cukup tiket, dia marah lagi. Kenapa tiket tak cukup? $30 masuk. Stadium tu besar. Hebat. Malaysia ni payah sikit kot. Bila air pun payah nak elok. Saya biasa ceramah di Malaysia ni, bila air 14 kali muntah masuk. Kelebihan Malaysia lah pula. Kelebihan Malaysia. Pasal kadang-kadang kita kuasa tak buli bila air, tak tengok bila air pun. Kadang-kadang setengah-setengah bila air tu, ensel pun tak ada. Kita nak buang air macam mana agak-agak? Kita buang air orang tolak tak melompat kita. Kemudian terlihat pula perjalanan Nabi SAW jumpa Allah SWT ni, dia dapat lagi amn Rasul. Amn Rasul pun dapat dari sana. Amn Rasul yang unzila ilaihi rabbi wal mu'minun itu pun dapat dari langit. Itu hadiah untuk umat Nabi SAW. Itu sebabnya kita baca amn Rasul, pahala banyak. Kita baca amn Rasul lepas solat itu banyak pahala. Saya terlupa pahala banyak. Kita lepas solat, kita baca ayat kursi, kita baca amn Rasul, kita baca 3 tasbih, tahmid dan takbir, itu semuanya boleh menunjukkan ahli syurga. Barang siapa baca ayat kursi lepas solat, tak mati melainkan tengok tempat ni syurga. Dan barang siapa membaca tahmid, tasbih, tahmid dan takbir 33 jadi ahli syurga juga. Kalau tak boleh 33, 10 kali pun jadi. Malas 10 kali berjadilah, pun jadi ahli syurga. Tak baca langsung pun mudah-mudahan ahli syurga. Mudah-mudahan. Sebabnya apa-apa perintah Allah Ta'ala mesti ada balasan.
Allah Ta'ala beri amda Rasul di langit, sembahyang pun dari langit. Memang peristiwa ni macam-macam tuan dengar dah setiap tahun. Tapi apa yang patut kita ambil perhatian ialah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pun dapat hebat sekali. Dan solat yang diterima itu merupakan satu anugerah Allah Subhanahu taala, anugerah. Lihat bahawa Nabi bertemu Allah Ta'ala menerima solat. Kita dapat bertemu Allah Ta'ala dalam solat. Kita boleh bersalam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salam kita kepada Allah Ta'ala. Salam kita kepada Allah Ta'ala. Waktu Nabi naik langit, waktu apabila Jibril nak ikut, sampai masuk, Jibril kata aku tak boleh ikut. Kalau aku pergi terbakar di sana. Kau seorang je pergi. Hebat. Nabi boleh bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun tak boleh. Nabi saya yang bertemu Allah Ta'ala, Jibril pun tak boleh. Jibril merupakan malaikat nombor 1, pun tak boleh. Muhammad saya yang boleh. Jadi kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Waktu Nabi bertemu Allah Ta'ala itu, dia at-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera kepadamu wahai Muhammad dan rahmat Allah. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tak kena kod. Najab assalamu alayna, selamat sejahtera atas kami, tambah wa ala ibadillahi sholihin, dan di atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kita pun dapat tumpang. Nabi jawab assalamu alayna, kami pun dapat sejahtera. Wa ala ibadillahi sholihin, dan di atas hamba-hamba Allah yang saleh. Kita jadi orang saleh dapat. Itu dia sebabnya orang-orang saleh ini, kita kalau ada orang mati, orang-orang saleh yang meninggal, yang anggaran tak masuk neraka, anggaran kita lah, tolong pikul jenazahnya. Allah Ta'ala takkan azab orang-orang yang mikul jenazah, orang yang pikul jenazah, orang alim-alim itu. Itu je. Sembahyang juga lainnya, sembahyang pula. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak akan azab orang yang mikul jenazah orang-orang alim, orang yang tak masuk neraka itu, tolong pikul pun dapat pahala. Di samping kita nak jadi orang saleh, kita jadi orang saleh lah, tumpang saleh itu. Jadi itu sebabnya kita lihat bahawa perjalanan Nabi di waktu malam ini, mengapa Isra Mi'raj buat waktu malam, tak buat siang? Siang kan senang, orang nampak ke mana Muhammad laju tu. Pasal Isra Mi'raj, pasal malam, pasal hukum Allah Ta'ala kan tak nampak. Siksa kubur kan tak nampak, kan malam, kan dalam kubur tak nampak. Kalau siksa kubur di atas kubur macam agak-agak penuh surau 18 tingkat tak muat. Tengok, oh kena beduk teruk, dia kata. Tapi Tuhan tak nampak kan. Itu Isra Mi'raj pun buat malam, orang tak nampak. Itu
Itu nak mengajar kita hukum Allah Ta'ala ni tak nampak. Seksa kubur tak nampak. Seksa kubur tak nampak. Kan kita beramal je lah. Saya pesankan tuan-tuan, hendaklah jadi orang saleh. Soleh ni maknanya beramal banyak sikit. Bukan banyak sikit, banyak-banyak. Banyak sikit-sikit je ni, banyak-banyak. Kita ada masa lapang banyak. Satu ahad cuti, sembahyang duha. Kalau kerja itu mungkin dah kerja. Sembahyang duha jangan tinggal. Sembahyang malam jangan tinggal. Mengaji Quran jangan tinggal. Jadi malam-malam nak tidur baca surah Al-Mulk jangan tinggal. Baca surah As-Sajdah nak tidur. Tahlil sekurang-kurang 300 kali. Tahlil la ilaha illallah tu 300 kali. Jangan tu orang mati baru tahlil. Tengok tahlil orang tadi. Ada makan peri baru tahlil. Tahlil tiap-tiap malam 300 kali. Lepas isya atau lepas subuh 300 kali. Seorang-seorang. Gitu. Istighfar 100 kali. Selawat 100 kali. La haula wala quwata illa billah 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin 40 kali. Jadilah itu sikit itu. Supaya menambah amalan yang sendiri ada. Kita kurang tahlil, kurang zikir kurang. Quran pun kurang, zikir pun kurang. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan tahlil supaya bertambah-tambah amalan kita dan supaya bercahaya di kubur kita, insya-Allah. Pesan tu. Jangan tunggu besok dah, malam ni start. Malam ni start, nak tidur ke, bangun pagi besok ke, lepas subuh ke, la ilaha illallah tu 300 kali. Jam, boleh agak-agak. Jangan tunggu dah. Besok-besok dah mati dah. Ni bila dah dengar ceramah, semangat dia start. Tu lupa pula. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Tahu-tahu dah mati. Ingat, kubur tempat balasan, dunia tempat amalan. Kubur bukan tempat amalan, dunia bukan tempat balasan. Standby sekarang. Jangan tunggu masa lapang. Itulah yang melapangkan masa. Ingat. Itu dia. Jadi kalau kita boleh beramal, rasa nikmat tu ada. Sebabnya barang siapa yang sibuk dengan dunia, Tuhan lingkupkan dia, Tuhan binasakan dia dengan 3 balasan. Angan-angan yang tak berkesudahan, loba yang tak kesudahan, nikmat beramal dah tak ada. Sibuk aja. Tak seronok beramal lah, dia sibuk. Macam kita sembahyang lah. Sembahyang imam slow pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sibuk, nak cepat ni Maghrib. Gila imam ni. Itu dah sibuk. Nikmat beramal dah tak ada lah. Begitu tuan-tuan sekalian. Jadi Isra Mi'raj tak start lagi ni, sambung tahun depan.
Jadi setakat dulu lagi amalan ni, insya-Allah saya pun tak sihat sangat. Jadi sebelum kita menangguhkan kuliah kita pada malam ini, jadi kita ni tadi ni ada bawa beberapa perkara lah. Pertama sekali, minyak zaitun ni ada beberapa kelebihan dia. Yang pertama sekali, minyak zaitun daripada plastin organik, dan keuntungannya daripada barah, gaut, kencing manis, katu karang, awet muda dan sebagainya lah. Tak ingat saya. Satu ringgit daripadanya akan dihadiahkan kepada plastin. Satu bab. Yang kedua, minyak wangi ini telah dibaca ayat Quran yang boleh mengubati berbagai-bagai penyakit gangguan. Kemudian kita akan mengadakan khusus kesemuanya solat pada 8 Jun, 3 Jun 8 Jun gitu lah. Ada iklan ni, dan barang siapa yang tak bawa duit pada malam ni boleh berhutang zaitun ni boleh hutang, insya-Allah, dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana wa syawal bil akbar afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.